Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya dapat kita dipertemukan kembali untuk kita bersama-sama menyambung pembelajaran kita dalam subjek RPT. Okey, pada sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan sambung pembelajaran kita dalam tajuk asas reka bentuk pengatur caraan. Okey, apa yang Ustaz akan terangkan pada sesi pembelajaran kita kali ini ialah tentang perbezaan di antara struktur kawalan jujukan, pilihan dan juga ulangan. Di mana ketiga-tiga ini mempunyai perbezaan dari segi pseudocode-nya macam mana, carta alirnya macam mana, dan juga contohnya Ustaz akan jelaskan supaya kamu lebih jelas dan lebih faham akan perbezaan di antara ketiga-tiga struktur kawalan ini. Okey, kita terus pada struktur kawalan kita yang pertama, iaitu struktur kawalan jujukan. Pelajar semua boleh rujuk muka surat 43 dalam buku teks. Okey, struktur kawalan jujukan ini ialah struktur kawalan tunggal, di mana pseudocode-nya dia tidak akan mempunyai sebarang pilihan maupun sebarang pengulangan. Dan erti kata lainnya straightforward. Straightforward ni macam terus, tak ada nak singgah mana-mana, tak ada nak belok mana-mana, dia terus saja. Contohnya dia cakap dia buat air. Mula tu dia masak air. Lepas dah masak air, dimasukkan uncang dalam cawan. Lepas tu tuang air panas dalam cawan. Lepas tu letak sikit gula, kacau, boleh minum dah. Dia tak ada nak tambah-tambah apa-apa, faham? Dia terus straightforward. Tak ada nak tambah susu ke tambah lemon ke, tak ada. Tak ada nak letak air tu sampai rasa hilang manis ke dan sebagainya, tak ada. Maksudnya dia kacau, letak gula, boleh minum dah. Macam tu. Begitu juga dengan carta alirnya. Carta alirnya kita boleh lihat dia terus ke bawah muka surat 44. Dia terus ke bawah daripada mula masak air sebagainya dan kemudian dia tamat boleh minum dah. Tak ada dia nak syarat, apa syarat dia kena penuhi, tak ada. Apa yang membuatkan dia boleh buat pilihan, contohnya dia letak gula, rasa nak letak susu, tak ada. Jujukan dia terus saja, dia letak gula, kacau air, terus minum. Itu untuk struktur kawalan jujukan. Contoh Ustaz boleh bagi ialah kereta yang bergerak di atas jalan yang lurus. Di mana bila kereta tu dipandu di atas batang jalan raya yang lurus, maksudnya lurus, tak ada simpang, tak ada apa. Kita tak ada pilihan. Kita tak boleh nak berpusing tempat yang sama. Kita tak boleh nak singgah keluar simpang ke kanan ataupun ke kiri dan sebagainya. Kita kena terus sahaja. Begitulah masukkan dengan struktur kawalan jujukan. Kita terus pula kepada struktur kawalan pilihan, di mana struktur kawalan pilihan ini terbahagi kepada 3, iaitu ada pilihan tunggal, ada dua pilihan dan juga pelbagai pilihan. Okey, kalau kita tengok pseudocode-nya, dia mempunyai pilihan, maksudnya dia ada pilihan, dan juga terdapat satu istilah ataupun konsep yang dipanggil sebagai jika ataupun maka. Tengok dalam buku teks tu, di mana sama juga dia masak air. Lepas dia masak air, dia masukkan serbuk coklat tu ke dalam cawan. Lepas tu tuang air panas ke dalam cawan. Dan tiba-tiba ada perkataan jika kat situ. Jika mahu susu. Kalau kamu nak susu, boleh tambah. Maksudnya kat situ ada pilihan. Kalau kamu nak letak susu, letaklah susu. Tambahkan sedikit susu, kemudian tamat, kacau air dan dah boleh minum. Maksudnya kamu boleh buat pilihan. Tadi kamu dah buat air coklat tu, kamu boleh je minum terus air coklat. Tapi sebab kamu nak letak susu, kamu rasa nak letak susu, kat situ ada pilihan dan kamu boleh buat pilihan tersebut. Okay, kita tengok carta alir dia pula, di mana carta alirnya boleh lihat. Mula masak air, masuk serbuk coklat, tuang air panas. Kemudian ada bentuk diamond tuan, mahu susu. Maksudnya kalau kamu nak susu, kamu boleh pilih kamu nak ya atau tidak. Kalau kamu tak nak susu, boleh terus kacau air, lepas tu boleh minum. Itu pilihan pertama. Kalau kamu nak susu, kamu boleh masukkan sedikit susu. Okay, itu pilihan kedua. Nampak? Maksudnya kamu ada dua pilihan. Kamu boleh pilih nak susu ataupun tak nak susu. Kamu boleh pilih di antara dua. Ini contoh untuk dua pilihan. Okay, dan contohnya Ustaz boleh bagi ialah kereta yang menemui 2 atau lebih cabang jalan dan boleh membuat pilihan mengikut kehendak pemandunya. Contohnya kamu bawa kereta jumpa simpang 4. Kamu nak ke mana? Nak terus ke, nak ke kiri ke, nak kanan? Itu atas pilihan kamu. Itulah contoh yang Ustaz boleh terangkan, lebih memberi penjelasan kepada kamu tentang struktur kawalan pilihan. Okey, dan yang terakhir sekali ialah struktur kawalan ulangan.
Okay, struktur kawalan ulangan ni kalau kita tengok pseudocode-nya, apa yang dia ada, dia tidak ada sebarang pilihan, tetapi mempunyai syarat yang mesti dipenuhi. Dan juga terdapat satu istilah yang dipanggil sebagai selagi ataupun while. Okay, kita tengok Musa bab 3 bawah sekali. Dia cakap mula, lepas tu dia minum air. Dia cakap selagi rasa dahaga. Maksudnya selagi dia rasa haus tu, teruskan minum air lagi. Minum air lagi tamat setelah kamu dah tak haus dah. Hilang dahaga tu, berhentilah minum air. Itu contoh untuk ulangan. Begitu juga kalau Ustaz boleh terangkan pasal yang sebelum ni, kita berlari di dalam track. Lepas tu ada seorang guru datang, dia cakap kamu kena lari 3 pusingan sebelum kita bersukan. Maksudnya lari dulu. Kamu pun lari, jika kamu selagi belum cukup 3 pusingan, maksudnya kamu tidak boleh berhenti berlari. Itulah yang dimaksudkan dengan ulangan. Syaratnya kamu mesti cukup 3 pusingan. Begitu juga dengan minum air ni, kamu dah hilang dahaga baru kamu berhenti minum. Begitu yang maksud yang cuba disampaikan tentang struktur kawalan ulangan. Okay, tengok kalau catat alihnya macam mana. Tengok dia cakap mula, lepas tu dia minum air. Lepas tu ada lagi syarat. Maksudnya syarat kat situ masih dahaga. Masih dahaga tu ada soal. Kamu nak macam mana? Kamu cakap kalau kamu dah tak dahaga, tamat dah. Dah habis minum. Syarat dah dipenuhi. Maksudnya kamu dah alhamdulillah lega dah. Tamat. Tapi kalau kamu masih dahaga, kamu masih kena minum air. Kalau kamu dahaga lagi lah, minum. Dahaga lagi, dah minum tadi, dahaga lagi, minum. Sampailah hilang rasa dahaga tersebut. Begitulah untuk catat alih struktur kawalan ulangan. Okey. Contoh yang Ustaz boleh bagi ialah kereta F1 tu, kereta lumba tu. Yang berlumba di litar. Yang belah kanan tu gambar litar dia. Nampak? Gambar litar dia kat situ je, pusing-pusing situ je. Dan perlumbaan akan tamat apabila syarat bilangan pusingan telah selesai. Maksudnya kamu bawa kereta lumba, dalam perlumbaan tu kamu kena lengkap 30 pusingan. Selagi tak cukup 30 pusingan, tidak akan tamat perlumbaan kamu. Kamu mesti cukup 30 pusingan supaya kamu boleh menang dan sebagainya. Selagi tak cukup 30 pusingan, selagi tu kamu jangan berhenti berlumba. Itu yang dimaksudkan dengan struktur kawalan ulangan, supaya kamu lebih jelas dan faham akan perbezaan di antara ketiga-tiga struktur kawalan ini. Dan insya-Allah secara kesimpulannya, kita dah lihat tadi ada 3 jenis struktur kawalan pengaturcaraan, iaitu yang pertama jujukan, yang kedua pilihan, dan juga yang ketiga ulangan. Di mana ketiga-tiga struktur ni dia ada perbezaan. Pseudocode dia macam mana? Yang ni lain pula. Macam tu. Kalau pseudocode-nya dan juga catat alih. Catat alih pun macam tu juga. Yang jujukannya lain, yang pilihannya lain, yang ulangan pun lain. Dan Ustaz dah bagi contoh serta penjelasan tadi supaya kamu lebih jelas dan faham. Dan insya-Allah nanti Ustaz akan berikan tugasan. Dan di samping itu Ustaz nak mohon pertolongan ataupun Ustaz nak seru kepada kamu semua supaya sama-sama kita berdoa untuk saudara sesama Islam kita yang berada di Palestin, yang sedang berperang mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Dan insya-Allah selepas kita doa, kita tolonglah sedikit, hulurkanlah sumbangan, infaklah kepada mereka, wakaflah kepada mereka supaya insya-Allah dapat sedikit sebanyak membantu mereka. Dan suatu hari nanti di pada mahsyar nanti kita akan dipertanggungjawabkan adakah kita membantu mereka di saat mereka susah dan sebagainya, kerana mereka adalah saudara sesama Islam kita. Dan insya-Allah setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.